adalah U. Kalau A kurang daripada kosong, maknanya A adalah negatif. Kalau A negatif, bentuk graf adalah Masam. bentuk graf N. masam. Okey, masam saya dengan kosong. Okey, bentuk graf masam ataupun bentuk N. Okey, ini adalah bentuk. Okey, so cara nak lukis persamaan, cara nak lukis graf kuadratik. Okey, apa yang kita perlu tahu? So awak kena tahu bentuk graf. Okey, so kita tahu bentuk graf A positif bentuk senyum, A negatif bentuk masam. Okey, yang kedua kita kena tahu pintasan Y. Okey. So AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Pintasan Y yang mana? So pintasan Y C. C ni adalah pintasan Y. Okey. Bukan pintasan negatif Y ya. Yang ni cara nak tulis pintasan Y. So C adalah pintasan Y. So kita kena tahu nilai C. Okay, macam mana nak cari nilai C ataupun nak cari pintasan Y. So bila awak nak cari pintasan Y, kita kena masukkan. Okay, so awak kena tahu dia akan bagi macam ni bentuk persamaan. Okay, so awak kena tahu C tu adalah pintasan Y. Okay, yang seterusnya, yang ni tak payah carilah sebab dia dah bagi dalam bentuk persamaan. So awak kena lakar graf persamaan kuadratik so bahagian C ni, okay, bahagian yang tak ada dengan X tu adalah pintasan Y. Okay, seterusnya nak cari pintasan X. Okay. Okay, pintasan Y ni, okay, pintasan Y ni nak tahu dekat mana. Contohnya ini adalah paksi. So paksi Y yang mana? Yang menegak ke yang melintang? Paksi Y. Yang menegak ke yang melintang? Kelas, mana paksi Y? Yang menegak ke yang melintang? Yang menegak. So paksi Y yang menegak, paksi X yang melintang. Okay, so pintasan Y ni yang potong pada, okay, contohnya macam ni. So yang potong pada paksi Y yang ini adalah C ataupun pintasan Y. Okay, yang potong pada paksi Y itu kita panggil pintasan Y. Okay, yang seterusnya pintasan X. Okey, apa maksud pintasan X? Dia potong pada paksi X. Itu kita panggil pintasan X. Okey, so yang potong pada paksi X kita panggil pintasan X. Okey, macam mana nak cari pintasan X? Okey, macam mana kita nak cari pintasan X dekat sini? Okey, awak ingat cara nak cari punca bagi persamaan kuadratik? Macam mana nak cari punca? Tekan apa? Kelas? Macam mana nak cari punca bagi persamaan kuadratik? Yang awak buat sebelum ni ada dah dapat persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Lepas tu kena buat kurungan sama dengan kosong. So dapat X sama dengan berapa atau X sama dengan berapa. So yang ini adalah punca. So nak cari punca, macam mana awak nak cari punca kalau guna yang ni? Kena guna apa? Kalkulator. Yes, kalkulator. So kita guna kalkulator. Tekan mode apa? EQR. EQN. Okay, lepas EQN, so EQN ni nombor 1. Okay, lepas tu tekan apa? Anak panah yang belah kanan. Lepas, sebab kita tak nak unknown, kita nak ambil di degree. So lepas degree tekan nombor berapa? Tekan 2. Yes, tekan nombor 2. So nak cari punca, kita kena guna yang ini. Okay, sama caranya. So punca sama dengan pintasan X. Okay, maksudnya Fx ni kena sama dengan kosong. Okay. So
Contohnya yang nombor 1 ni. Okay, kalau fx ni kita panggil apa? Yang ini adalah fungsi kuadratik. Okay, sebab okay, fx ni maksudnya fungsi. So, ini adalah fungsi kuadratik. Okay, kalau ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong, yang itu adalah persamaan kuadratik. Okay, kita tengok nombor 1. So, soalan dia bagi fungsi kuadratik dia sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. So, dia bagi fungsi kuadratik sama dengan ax kuasa 2 tolak 4x tambah 3. So, first step adalah cari dia punya bentuk. Kenal pasti bentuk senyum atau masam. So, kita tengok bahagian yang depan. Okay, A. Yang ini adalah tempat untuk A. So, A tu nilai positif. A lebih besar pada kosong ke A lebih kecil pada kosong kat sini? Lebih besar. Okay, so kat sini nilai dia adalah positif. So maknanya A dia lebih besar daripada kosong. So bila A lebih besar daripada kosong, okay, maksudnya A dia adalah 1 kan kat sini. Kalau dia tak tulis apa-apa dekat sini, okay, kalau tak tulis apa-apa kat sini, maksudnya nilai kat sini sama dengan 1. Okay, so 1 lebih besar pada kosong. Okay, so 1 lebih besar pada kosong. Jadi awak tahu bentuk dia adalah bentuk senyum. Okay, secara roughly-nya bentuk dia adalah senyum. Okay, yang kedua, cari nilai C. So, C ni kita panggil apa? C adalah pintasan Y. So, pintasan Y yang mana? Okay, yang nombor 3 ni. Kenal pasti pintasan Y yang mana? So, pintasan Y ni yang nombor 3. So, ini adalah pintasan Y. Okay. So, maksudnya nilai 3 ni adalah koordinat Y. So, awak tahu koordinat X, Y. Maknanya kita tahu Y dekat sini sama dengan 3. So, macam mana nak tahu koordinat pintasan Y? Okay. Nilai apabila X sama dengan kosong, kita boleh dapat nilai Y sama dengan berapa. Maknanya kalau dia tak bagi kat sini, awak nak cari pintasan Y, awak kena gunakan X sama dengan kosong. So, awak dapat nilai Y sama dengan berapa. Jadi, pintasan Y, koordinat dia adalah 0, 3. Okay. Bila kita dah tahu pintasan Y tu apa, automatik koordinat untuk titik X adalah 0. So, 0, 3. Okay, seterusnya nilai C. Okay, yang seterusnya ketiga, kita kena cari apa? Punca persamaan kuadratik. Okay, so nak cari punca persamaan kuadratik, fungsi ni kita kena tukar fungsi kuadratik kita kena tukar jadi persamaan kuadratik. Okey, daripada fungsi ni, so fungsi fx sama dengan ax kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Okey, tolak 4x tambah 3. So, kita kena tukar fungsi kuadratik ni jadi persamaan kuadratik. So, bila persamaan, dia akan jadi sama dengan kosong. So, x kuasa 2 tolak 4x tambah 3 sama dengan kosong. So, yang ini barulah awak boleh cari apa? Barulah kita boleh cari punca bagi persamaan kuadratik. So kita buat, lepas awak dah buat persamaan, kita kena buat apa? Kita kena buat kurungan 2. So lepas tu cari nilai X. Okey, macam mana kita dapat 1 dengan 3 ni? Kena tekan apa? Macam mana kita cari X ni? Kena tekan apa? Macam mana soalan jawapan boleh dapat 1 dengan 3? Kena tekan apa? Tekan kalkulator. Yes, tekan kalkulator. So bila awak tekan kalkulator, tekan yang mana? Tekan yang tadi tu kita mod sama dengan, okay, tekan yang ini, mod sama dengan mod sampai jumpa EQN, tekan nombor 1, lepas tu tekan anak panah ke kanan, tekan degree, tekan nombor 2. So lepas awak tekan yang tu, okay, nilai A sama dengan berapa kat sini? Okay, kita nak masukkan nilai A kan? So nilai A sama dengan berapa kat sini? 1. Yes, nilai A sama dengan 1. Kalau tak ada apa-apa, maksudnya nilai A sama dengan 1. Nilai B? Negatif 4. Okay, negatif 4. Nilai C? 3. Pintasan Y? 3. So kita dah dapat X sama dengan 1, X sama dengan 3. Betul? Betul kan tekan kita dapat tu? Betul. So, macam mana kita nak isi dalam kurungan? Kalau bawah positif, atas akan jadi
Negatif. Okey, dia tak kisahlah kedudukan dia dekat mana. Asalkan ada bentuk, ada nombor yang kita nak. So yang ini. Jadi untuk titik X sama dengan 1, koordinat dia adalah kalau X1, Y sama dengan 0. Okey, kalau nak cari pintasan X pula, nilai Y dia mesti sama dengan 0. Kalau nak cari pintasan Y tadi, nilai apa yang sama dengan 0? X. X sama dengan 0. So kalau pintasan pintasan X, nilai Y sama dengan 0. So kita dapat 3, 0. Okay, jadi lepas awak dah dapat titik ni, so kita dah dapat berapa titik? Kita dapat 1, 2, 3. Okey, jadi macam mana kita nak lukis? So sebab ni lakar, okey, kita guna pembaris. Okey, awak punya buku buku garisan macam ni je kan? So, kita boleh gunakan yang ni. Okey, contohnya kita ikut yang ni. Okey, bila lakar guna pensel, okey. So, sini awak boleh terus tulis. Okey. So, ini paksi. Paksi apa? Yang menegak? Paksi Y. Paksi Y, okey. Jadi senggat yang pertama, okey, kosong. Okey, ikut je buku tulis awak. Okey, senggat yang kedua 1. Senggat yang ketiga, senggat yang seterusnya 3. Okey, sampai 4 je lah. Okey, yang ini untuk paksi Y. Awak ikut garis pada buku tulis tu. Okey, seterusnya paksi X. Okey, dekat pembaris awak, okey, pastikan dia punya julat. Okey, contohnya kita ambil separuh macam cikgu. Okey, kita garis dulu. So, garis. Okey, kalau awak tengok pembaris cikgu, okey, kita ambil ikut separuh-separuh tu. Sebab dia nak lakar kan. At least dia punya jarak dia adalah sama. So, 1 kat sini, 2 kat sini. Okey. So, kita ikut yang separuh daripada 1 cm. Okey, nak buat 1 cm pun boleh, nak buat separuh daripada 1 cm pun boleh, tak kisah. Ini adalah lakaran. Okey, so lepas awak dah tanda, okey, kita tarik ke bawah. So kita ni lah. Okey, so sampai berapa? Okey, kita punya titik tadi, so 0 ni untuk paksi Y, 0 ni untuk paksi X. So ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, sampai sini boleh? Okey, paksi X tu guna pembaris awak. Dia punya senggat tu. Nak guna 1 cm boleh, nak guna 0.5 cm pun boleh. Okey, so lepas tu buat apa? Kita plot. Okey, ada berapa titik? Ada 1 titik, ada 3 titik. Okey, so 0,3. Jadi 0,3 dekat mana? Tengok paksi Y 0. Okey. Paksi X 0, paksi Y ketiga. Jadi dekat belah sini 0,3. Okey, lepas tu apa? 1, 0. So X1, Y0. Lagi X3, Y0. Okey, lepas tu buat apa? Awak sambungkan saja dia punya graf. Okey, lebih kurang macam ni lah awak akan dapat. Okey, sebab dia lakar. Lakar asalkan awak tunjuk 3 titik ni. Okey, titik yang pertama pintasan Y. Titik yang kedua, pintasan X ataupun punca bagi persamaan kuadratik. So, yang ini adalah lakaran. Okey. So, yang ini paksi X. Okey, yang atas paksi Y. Okey. Ataupun fungsi kuadratik. O sama dengan Y. Okey. Okey. Boleh? Boleh. Okey, gunakan awak punya buku tulis tu. Jadi senggat yang paksi X ikut kelebaran buku tulis. Senggat pada paksi Y ikut kelebaran buku tulis tu. Pada paksi X ikut pembaris. Okey, jarak kena sama. Okey. So, boleh kena ada berapa titik? At least kena ada 3 titik. Okey. Seterusnya, kita tengok B. So, first kali buat apa? Tentukan dia punya bentuk masam ataupun senyum. Okey, tengok nilai apa? Kita tengok nilai A. So, kat A kat sini adalah bentuk
Senyum sebab nilai A dia 1 lebih pada kosong, nilai dia positif, so bentuk senyum. Okey, yang kedua, pintasan Y dia. Okey, so pintasan Y dia sini sama dengan berapa? 9. Okey. Koordinat untuk pintasan Y apa? Kalau kita nak plot. Kalau C sama dengan 9, so koordinat dia macam mana? Apa yang sama dengan kosong? X. Okay, so apa? Apa titik dia? Kosong. Yes, 9. Okay, 9. Kita nak tahu nak plot dekat mana. So 9. So pintasan Y dia, C adalah pintasan Y. So pintasan Y dia adalah 9. So bila nak cari pintasan Y, X sama dengan kosong. Jadi koordinat dia 9. Okay, yang ketiga kita cari apa? Punca bagi persamaan kuadratik. Okay, macam mana kita nak buat ni? So ini kena daripada punca kita kena tukar kepada persamaan. So kena X sama dengan kosong. Lepas tu buat kurungan. Okay, macam mana dapat nilai 3 ni? Tekan apa? Kalkulator. Okay, tekan kalkulator. So A sama dengan berapa dekat sini? 1. A 1, B? -6. Okay, B negatif 6, C? 9. 9. Okay, so lepas tu awak dapat 3. Okay, so titik untuk 3 ni berapa? Apa dia? Kalau pintasan Y, titik dia 0,9. So kalau 3 ni apa? Kalau maknanya 3 Y kosong. dia, yes, Y dia sama dengan kosong. So kita dapat 3 kosong. Okay, sini sebab apa satu je? Sebab awak punya punca dah cari, kita dapat satu saja punca. Maknanya kat sini ada berapa titik? Ada 2 titik. Titik yang pertama, titik yang kedua. Okay, so macam biasa, macam mana kita nak buat? Okay, guna pembaris. Okay, jangan lakar tak guna pembaris. Lepas tu, paksi Y kita tengok ikut buku tulis. Okay, awak nak buat jarak 2 pun tak apa. Awak nak buat jarak 1 pun tak apa. Okay, start mesti dengan kosong. Okay, lepas tu senggat yang pertama 1, senggat kedua 2. Okay, kita boleh buat dah sampai 3. Bagi cantik sikit. So, paksi Y. Okay, paksi X macam mana? Okay, paksi X kita boleh ikut. Okay, macam tadi cikgu buat 0.5. So, boleh juga buat 0.1. Buat 1. Okay, tandakan. Okay, garis. Lepas tu tandakan. Ikut 1. Okay. Okay, jarak dia kena sama. Daripada kosong kena sama. So, cikgu buat jarak 1 cm pula. Okay, so lepas kosong, 1, 2, 3. Okay, lepas tu buat apa? Plot. Plot titik apa? 0, 9 dengan 3, 0. Okay, maknanya 0, 9 ni kita kena buat sampai berapa? Sampai 9 lah kan awak kena buat? Okay. Kalau yang ini, kalau 9 macam okay, so kita boleh awak nak buat 9 tu nanti macam panjang sangat. Okay. Jadi awak boleh kecilkan dia punya senggat. Contohnya okay, kecilkan dia punya senggat sampai 9. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sini 9. Okay. Lepas tu plotkan 0, 9 kat sini. Satu lagi 3, 0. Okay, lepas tu buat apa? Kita gabungkan sahaja. Okay, cantik-cantik lah nanti. Okay. So yang ini adalah graf bagi X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okay, rasanya cantik. Awak kecilkan kot paksi X dia. Okay, guna 0.5. So dapat cantik lah graf dia. Okay, boleh? Boleh? Boleh cikgu. Okay, step pertama tentukan apa? Tentukan bentuk. Step kedua tentukan apa? Tentukan paksi. Tentukan pintasan Y. So mana nak tahu pintasan Y? 15. So koordinat dia berapa? 0, 15. Yes, 0, 15. Okay. So
macam mana nak cari punca, kena tekan kalkulator. So sini koordinat dia apa? Negatif 3 apa? Negatif 3 kosong. Okey, negatif 3 kosong. Satu lagi. 5 kosong. Okey, so graf bentuk masam sebab nilai kat depan negatif ataupun negatif 1 kurang daripada kosong. Okey, jadi cara yang sama. Okey, ada berapa titik kat sini? Ada 3 titik. Plotkan pada graf yang kita lakar. Okey, lepas tu kita akan dapat bentuk seperti ini. Okey, boleh? Okey, sama juga untuk D. Awak tetap kena cari. Okey, yang pertama bentuk kedua pintasan Y. Okey, so sini, jap. Okey, yang kedua pintasan Y. Pintasan Y dia sama dengan 18. So titik dia apa? Kosong 18. Yes, 0, 18. Okey, lepas tu tekan punca. So awak akan dapat negatif 3 dengan 3. So titik dia apa ni kalau negatif 3? Negatif 3 kosong. Okay, negatif 3 kosong. Satu lagi. 3 kosong. Okay, 3 kosong. Okay. So yang ini awak tengok apa beza persamaan dekat C dengan persamaan dekat D. Apa beza dia? Apa yang tak ada dekat D? Nilai B. Okay, dia tak ada X. Maksudnya B dia sama dengan kosong. So bila B sama dengan kosong, okay, paksi simetri dia ialah Y. Okay, apa maksud paksi simetri? Garis yang akan lalu pada nilai minimum ataupun nilai maksimum. Okay, paksi simetri ni apa? Okay, garis yang akan lalu pada nilai minimum. Okay, so kalau contohnya graf yang ni nilai maksimum lah dia akan lalu kat sini. So dia akan bahagi tengah graf kuadratik awak. Jadi bila B sama dengan kosong, okay, pintasan Y dia mesti maksudnya pintasan Y dia adalah nilai maksimum bagi persamaan kuadratik. Maksudnya belah kiri ni jarak dia mesti sama dengan belah kanan. So samalah ini 3, sini 3. Maksudnya dia punya paksi simetri adalah pada garisan ataupun pada paksi Y. Okey, boleh? Maknanya belah kiri sama dengan belah kanan. Kalau kat sini, ini dia punya paksi simetri. Okey. Sebab apa dia dekat sini ni dia ada nilai. Okey, B dia ada nilai. Tapi kalau B dia tak ada, ni B tak ada, maksudnya nilai B sama dengan kosong. So kalau kosong kita tak payah tulis lah kan. Jadi paksi simetri dia berada pada pintasan Y. Okey, pada titik ataupun nilai maksimum. Okey, boleh? Maknanya awak akan lukis belah kiri sama besar dengan belah kanan. Okey. Yang seterusnya, kalau keluar macam ni juga, macam mana nak lakar? So, sini ada nilai B tak? Tak ada. So, dua-dua graf ni tak ada nilai B. Maksud dia B dia sama dengan kosong. So, terus ingat apa? Paksi simetri dia pada paksi Y. Okey. Lepas tu cari apa? Macam biasa cari pintasan Y. So pertama tentukan bentuk. Okey, yang kedua tengok ada paksi dia punya nilai B. B kosong ke B ada nilai. So kalau B tak ada dekat situ, maksudnya awak terus kena ingat paksi simetri dia mesti dekat paksi Y. Okey, yang ketiga cari C, pintasan Y. So satu ni adalah pintasan Y. So apa dia punya koordinat? Apa koordinat kat sini? So koordinat dia adalah 0, 1. Okay, sebab dia graf senyum jadi paksi simetri dia lalu pada nilai minimum. Tadi dia masam, so paksi simetri dia lalu pada nilai maksimum. So nilai minimum dia adalah pada 0, 1. Okay. Lepas tu awak tekan kalkulator. Boleh tak dapat punca? Okay, kalau awak
tekan kalkulator. Okay, yang ketiga, kalau kat sini yang keempat lah. Awak kena cari punca kan. Okay, tekan dulu kalkulator. Okay, kalau awak dapat nilai dia bukan nombor bulat ataupun pecahan dia macam panjang sangat, awak tukarkan kepada perpuluhan dia macam panjang sangat, awak tukarkan kepada pecahan, tak dapat punca. Jadi, awak tak dapat punca yang macam ni. Okay, kita tak dapat yang macam ni. So, satu lagi titik tu awak boleh gunakan apa-apa nilai. Okay, maknanya dia tak potong pada, okay, maknanya graf ni dia tak potong pada paksi X. So, dia tak ada pintasan X. Okay, jadi kita boleh pilih apa-apa titik. Okay, jadi awak nak guna 1 boleh, awak nak gunakan X sama dengan 2 pun boleh. Okay, bila kita tekan kalkulator awak tak dapat punca yang jelas. So, dia tak ada punca lah. Maknanya dia tak potong pada paksi X. So, dia tiada pintasan X. Jadi, awak boleh gunakan mana-mana nilai pada X. Okay. Contohnya kalau dalam soalan dia guna 2. Awak nak guna 1 pun boleh. Lepas tu apa yang awak buat? Gantikan nilai X ni sama dengan 2. Okay. Gantikan nilai X ni sama dengan 2. So, apa maksud Fx ni? Okay. Bila awak gantikan nilai X sama dengan 2. Okay. Sepatutnya dia adalah X kuasa 2 tambah 1. So, bila kita nak cari nilai, so gantikan nilai X sama dengan 2. So, F sini letak 2. Kalau nak guna X sama dengan 1, maksud dia F sini sama dengan 1. So, sama dengan 2. Jadi, gantikan nilai X dengan 2. So, 2 kuasa 2. So, awak dapat berapa? So, kita dapat 5. Okay, maknanya Y ni 5 ni apa? 5 ni adalah untuk Y. Okay, jadi koordinat dia dekat sini adalah 2, 5. Okay, faham? Kalau kita guna 2. Kalau awak guna 1 pun boleh. Contohnya Fx. Function dia sama dengan X kuasa 2 tambah 1. So, kita nak jadikan X sama dengan 1. Ni sebenarnya kita nak cari nilai Y. So, kalau Fx sama dengan 1. So, kita letak 1 kuasa 2 campur 1. So, kita dapat 2. So, Y dia sama dengan 2. Jadi, koordinat dia kita dapat 1, 2. Pun boleh. Maknanya kalau 1 sini, 2 sini contohlah. So, dekat sinilah 1, 2. Okay, nilai X ni kita boleh gunakan apa-apa nilai yang ada pada paksi X. Okay, kita gunakan nilai yang terkecil lah. Takkan nak gunakan nilai yang terbesar. Bila contohnya takkan awak nak gunakan X sama dengan 10. So nanti graf awak besar. So kita gunakan yang macam ni saja. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, yang ini bila awak tekan tak dapat punca. So kita tak ada pintasan X. Okay. Okay, sama juga macam ni. So yang pertama tentukan bentuk, jadi bentuk masam. Okay, lepas tu tengok tak ada nilai B. Dia ada nilai B kat sini. So B sama dengan kosong. So, paksi simetri dia mesti pada paksi Y. Okay, ni paksi simetri dia. So, ini adalah paksi simetri. Okay, yang ketiga, tentukan nilai pintasan Y. So, negatif 3 dia punya pintasan Y. Jadi, pintasan Y maksud dia X sama dengan kosong. So, X sama dengan kosong. Pintasan Y dia sama dengan negatif 3. Apabila X sama dengan kosong, kita akan dapat Y sama dengan negatif 3. Okey. Lepas tu bila awak tekan kalkulator, kita tak dapat punca yang jelas. Maknanya awak punya graf tu tak akan potong pada paksi X. Okey, bila awak tekan A sama dengan negatif 1, B sama dengan kosong, C sama dengan negatif 3, awak tak dapat punca yang jelas. Jadi kita tak ada awak punya graf tu tak akan potong pada paksi X. So, tiada pintasan X. So, kita boleh gantikan X tu dengan apa-apa nilai supaya kita dapat satu titik daripada graf tu. Okay. Awak nak gunakan nilai positif boleh, nak gunakan nilai negatif pun boleh. So, kalau kat sini dia buat X sama dengan 1. So, gantikan nilai X sama dengan 1 dalam persamaan. So, negatif 1. Okay, yang 1 tu yang kuasa 2. Tolak 3. So, kita dapat negatif 4. Jadi, koordinat kat sini adalah 1, negatif 4. Okay, lepas tu
Maknanya kat sini, awak buat graf dulu, lepas tu awak baru letak 1, -4 ataupun plot, lepas tu terus buat graf. Okay, boleh faham? Cara nak rakam Boleh. graf. Okay. Okay, so kita dah habis dah tajuk bab 1. Okay. Jadi, kerja rumah sila selesaikan praktis 1.1G. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kita dah habis bab 1. Okay, dah sampai lakaran. Jadi kerja rumah sila siapkan muka surat 25, praktiskan diri 1.1G lakaran. Okay, kena tunjuk step by step. Okay, yang pertama kena cari apa? Kena tahu apa step dia? Tentukan Bentuk apa? graf. Okay, bentuk graf. Macam mana nak tahu bentuk graf? Tengok Tengok apa? nilai A dia. Okay, so pertama sekali kena tentukan bentuk graf. Kita tengok nilai A. So A apa? A lebih besar daripada kosong. Bentuk apa? Senyum. Senyum. A lebih kecil daripada kosong. Bentuk apa? Masam. Asam. Okey. Yang kedua. Ni jalan kerja ya. Kena tunjuk jalan kerja. Yang kedua kena ada apa? Okey, tengok dulu. Sini ada B tak? B. B dia ada nilai tak? Okey, so kalau ada tak payahlah tentukan B. Maknanya kedua buat apa? Okey, tengok dulu ada B ke tak? B sama dengan kosong ke tak? Okey, kalau B sama dengan kosong, apa yang kita kena buat? Maksudnya apa? Paksi simetri dia mesti berada pada paksi Paksi Y. Y. Okey, so tentukan. Tengok B ada nilai ke tak? Okey, kalau B sama dengan kosong, make sure awak punya graf center dia pada paksi Y. Okey, yang ketiga tengok apa? Bentuk graf. Okey, lepas tu tengok nilai B. Yang ketiga. Yang ketiga. Punca. Punca yang last sekali sebelum punca. Ni apa? Pintasan Y. Yes, pintasan Y. Okey, pintasan Y ataupun nilai C. Nilai C tu maksud dia pintasan Y. Okey, pintasan Y apa yang sama dengan kosong? X. Yes, so kosong Y ni ada nilai. Macam mana nak tahu nilai Y? Tengok pada persamaan. Tempat pada C tu ini adalah pintasan Y. So titik yang pertama kosong Y. Okey, yang terakhir barulah cari apa? Terakhir apa? Lepas pintasan Y Punca. cari apa? Yes, punca. Okey, punca kena cari macam mana? Tekan apa? Tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. Okey, mod apa? Saya ulang balik supaya awak sentiasa ingat. Tekan mod apa? EQN. EQN. Lepas tu tekan EQN tu nombor 1. Okey, lepas tu tekan apa? Ini kalau kalkulator Anak hitam ya. panah degree. Anak panah degree. Lepas tu Tekan 2. okey, tekan 2. Okey. Lepas tu So, dah masukkan cari nilai. punca. Okey, masukkan nilai. Nilai apa yang awak kena tahu? Nilai apa? A lagi B dan B juga dengan nilai C. C. So, bila dapat punca, okey, kalau contoh punca. Contoh dapat X sama dengan 3. Contoh X sama dengan 5. So, titik dia apa? Kat sini. Titik dia nak plot tu berapa? Titik apa? Koordinat dia? 3, 0. Yes. Maksud dia Y sama dengan kosong. So Kosong. sini 5 kosong. Maksud dia 0. X kosong. Kita nak cari nilai X ni lah. Sini pun X kosong. Okay. Boleh jadi punca awak ada 1. Boleh jadi punca awak ada 2. Okay. So sampai sini saja. Okay. 4 ni ya. Cara maknanya ada jalan kerja lah. Awak kena tunjuk jalan kerja. Okay. Boleh? Boleh. Okay, saya nak tunjuk kalau guna kalkulator yang ni. Sekejap ya. Okay, kalau guna kalkulator,
Okey, nampak kalkulator ni? Nampak kalkulator saya tunjuk ni? Nampak. Okey. So kalau yang guna kalkulator warna putih ni, okey, jadi contohnya saya sekejap. Okey. Sekejap ya. So kalau guna kalkulator warna putih ni, okey, kalau guna kalkulator warna putih, okey, nampak kalkulator ni? Nampak tak? Ke dah tak? Ke hilang? Dia tak nampak dah, hilang dah. Cikgu dah stop share screen. Oh, okey. Okey. Okey, nampak? Nampak? Nampak. Okey. So kalau guna yang ini, okey, cikgu clearkan dulu. Macam nak clear. Okey, awak tekan. Saya kena clearkan dulu. Sekejap, macam nak clearkan. Saya dah lupa guna kalkulator ni. Oh, okey, sekejap, salah. Okey, yes. Okey, so tekan mode sampai ambil nombor berapa kalau ini? Okey, yang ni dia terus awak tak payah tekan mode banyak kali. So ambil yang mana ni? Nombor 5. Yes, so ambil nombor 5 EQN. Okey, ambil nombor berapa kalau macam ni? 1, 2, 3 atau 4? 3. Ambil nombor 3. Okay, so dia dah terus macam ni. So A, contoh A nilai 1. Okay, sama dengan B nilai 2. Contoh ya, sama dengan C nilai 5. Okay, contoh. So kita dapat, okay, macam ni. Contoh dia tak ada persamaan kuadrat, dia tak ada punca. Jadi graf ni tak lalu pada pintasan Y. pintasan X. Okay, so kalau macam tu dapat macam ni, dia tak lalu pada pintasan X. Okay, 2, 2 ni 3, 4. Okay, contohnya, lagi satu. Okay, sama dengan. Okay. So contohnya sini 2 dengan negatif 24. Okay, negatif 24. Okay, so sini. Okay, dia terus dapat X1 sama dengan 3. X2 sama dengan negatif 4. So, koordinat yang pertama apa? X1 sama dengan 3, jadi 3 kosong. Kalau yang ni negatif 4 kosong. Kosong. Okay. Yang ini cara nak guna kalkulator. Tekan mode EQN. Siapa yang tak ada kalkulator 570, tak kisahlah warna hitam ke warna putih. Okay, yang macam cikgu tunjuk ni. Awak memang kena carilah kalkulator yang 570. Okay, boleh? Kalau tak, awak tak boleh guna cara ni. Awak kena kira manual lah. So ni kita nak jimatkan masa. Jadi awak kena, kita sekarang dah guna kalkulator 570. Okay, boleh? So kat sini dia dah terus, kalau yang ni dia dah terus kira dah nilai minimum. Okay. Dia tulis kat sini. Okay. Faham? Faham. Faham. Okay. So jadi sampai sini saja kelas.